Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Terima kasih kerana sudi menonton video pengajaran geografi cikgu ini. Okey, diharapkan pada yang baru menonton, yang belum like, belum subscribe, boleh subscribe, boleh tolong like lah. Okey, sekalinya ada apa-apa komen, tak faham ke, kurang jelas ke, laju ke, tak menarik ke cikgu, boleh tinggalkan komen. Okey, tujuan subscribe dan like tu supaya sekiranya ada video-video baru, pelajar tidak akan ketinggalan, insya-Allah. Baik, hari ini seperti yang kita telah janjikan sebelum ini, kita akan teruskan pengajaran kita pada hari ini untuk menyambung bab 10. Dan hari ini kita untuk sambung, kita nak fokus pada 10.3 dan juga 10.4, iaitu berkaitan dengan usaha pemeliharaan dan juga pemeliharaan sumber hutan dan juga peranan agensi yang tertentu di dalam menguruskan hutan di dalam negara kita ini. Baik. Okey, untuk 10.3 usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia. Baik, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan dekat Malaysia ni kita boleh bagi kepada dua usaha. Okey, iaitu yang pertama dinyatakan pemeliharaan, yang mana pemeliharaan ini merujuk kepada usaha melindungi, merancang, mengurus sumber hutan agar terus pelihara dan tidak musnah. Contoh antara usaha pemeliharaan ini, kita mewartakan hutan simpan dan taman negara. Maksudnya apabila kawasan tu telah diwartakan sebagai hutan simpan, telah diwartakan sebagai taman negara, tiada aktiviti. Kalau aktiviti yang ada pun secara terurus, dipantau. Itu pemeliharaan. Manakala yang kedua adalah pemuliharaan, iaitu usaha memperbaiki dan memelihara sumber hutan yang telah terganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Contoh seperti penghutanan semula dan penubuhan hutan, penubuhan ladang hutan. So itu dua usaha yang dijalankan untuk memelihara dan juga memelihara sumber hutan di dalam negara kita ini. Baik, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia ini telah dijalankan lama. Okey, sejak negara kita merdeka lagi dah adanya usaha-usaha untuk memelihara dan juga memelihara sumber hutan dalam negara kita ni bagi menjamin kelestarian dan juga bagi menjamin flora dan fauna dalam negara kita ni terus dapat hidup dan juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Baik, antara usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia adalah seperti tapak ramsar, taman negara, geopark dan juga pembangunan lestari. Ini 4 antara usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia. Baik, tapak ramsar, apa yang dikatakan sebagai tapak ramsar? Okey, untuk pengetahuan pelajar ni, tapak ramsar ni adalah satu definisi, maksudnya tanah lembap yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1971. Maksudnya tahun 1971 pun mereka dah buat satu mesyuarat atau convention untuk memelihara dan memelihara alam sekitar, bukan je di Malaysia, di seluruh dunia. Antaranya adalah tapak ramsar, yang mana 6 tapak ramsar yang diiktiraf di dalam negara kita, iaitu Tasik Bera, Pahang, Pulau Kukuk, Sungai Pulai dan Tanjung Piai di Johor. Johor ada 3 kawasan, Pahang ada 1, Sarawak ada 1 dan juga di Sabah ada 1. So 6 tapak ramsar ni telah diiktiraf oleh dunia. Okey, jadi kita kena jaga. Okey, antaranya Tasik Bera di Pahang, Pulau Kukuk, Sungai Pulai dan Tanjung Piai di Johor, Kuching Wetlands National Park di Sarawak dan juga Lower Kinabatangan Segama Sarawak. Yang mana tapak ini berperanan untuk memelihara ekosistem tanah lembap, iaitu hutan paya bakau dan juga hutan paya air masin. Baik, antara usaha pemeliharaan kawasan ini dijadikan tapak pelancongan, dan pemeliharaan pula menghadkan aktiviti pengeluaran arang kayu di kawasan yang terbabit. Sebab hutan paya air masin terutamanya ada pokok-pokok yang berpotensi untuk dihasilkan arang kayu, tapi kawasan ini dihadkan. Kalau nak keluarkan arang kayu di kawasan lain, banyak lagi hutan paya air masin kawasan lain. Okey,
Baik, ini adalah tapak Ramsar Tasik Bera di Pahang. Nampak tu. Dipelihara, tak boleh ada aktiviti yang tertentu. Aktiviti pelancongan saja boleh. Masuk, tengok je. Okey, aktiviti pembalakan ke apa, tebang pokok itu ini, tak boleh. Okey, tapak Ramsar Pulau Kukuk, Johor. Ni paya air bakau ni. Pokok bakau sini terpelihara. So, banyak hidupan liar yang ada di sini. Ni, Kota Kinabalu Wetlands, Sabah. Nampak dia buat apa tu? Dia tanam pokok bakau, anak benih pokok bakau. Ni Lower Kinabatangan Segama di Sabah juga. Ni lokasi dia. Okey, kawasan-kawasan ni dijaga. Aktiviti boleh. Aktiviti untuk memelihara dan memelihara dibenarkan. Aktiviti pelancongan dibenarkan. Aktiviti selain daripada tu, cannot lah. Kalau buat juga, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Baik, itu yang pertama, tapak Ramsar. So, ingat, tapak Ramsar ni adalah tanah lembap. Okey, Convention Iran 1971. Tu kena ingat tu. Sebab tu cikgu highlightkan benda ni. Baik, satunya Geopark. Apa tu Geopark? Di sini dinyatakan Geopark ni kawasan tapak warisan geologi yang diguna pakai untuk pemeliharaan, pendidikan dan juga pembangunan lestari. Antara usaha pemeliharaannya menjadikan kawasan ini sebagai salah sebuah kawasan eko pelancongan yang terkenal. Yang pertama. Yang kedua, usaha pemeliharaan warisan budaya dan alam semula jadi tanpa memusnahkannya. Kita pelihara, kita baik pulih semula kawasan tersebut. Contohnya, Kilim Geoforest Park di Langkawi. Ini dia. Kilim Geoforest Park. Kilim Geoforest Langkawi. Nampak kawasan sini. Jadi kawasan eko pelancongan. Orang boleh datang untuk melancong, untuk menikmati keindahan alam. Tengok apa yang ada kat situ, kecantikan yang ada. Okey. Langkawi, Kilim Geoforest Langkawi. Baik, yang ketiga, seterusnya Taman Negara, iaitu tanah rizab milik negara yang dijadikan sebagai kawasan perlindungan alam semulajadi. Termasuk habitat flora dan fauna. Yang mana kawasan ni berperanan menyelamatkan hidupan liar yang diancam kepupusan. Manakala kalau dia dapat jumpalah, kadang-kadang ada hidupan liar yang masuk, berjumpa dengan kawasan kampung yang terkeluar, so ditangkap dan dimasukkan, dihantar ke kawasan taman negara ni lah. Okey. Antara usaha pemeliharaannya menjadikan kawasan ini sebagai kawasan eko pelancongan. Sama juga, orang boleh masuk melancong, nak mendidik masyarakat. Keindahan alam ini ada, kena jaga. Antara usaha pemeliharaan, Perhilatan telah berusaha untuk menjadi kawasan ini sebagai kawasan perlindungan hidupan liar. Maksudnya kalau jumpa hidupan liar baik, dibawa masuk tinggal dalam ni. Kawasan ini telah digunakan untuk menempatkan semula hidupan liar seperti gajah, harimau, orang hutan, tapir dan sebagainya. Macam cakap tadi lah. Kalau contoh, ada orang buat laporan jumpa harimau, so perintah akan datang tangkap. Lepas buat apa? Dipindahkan ke kawasan Taman Negara Hidupan Liar tadi. Okey, dan Taman Negara Hidupan Liar ni pula dia ada je. Contoh orang hutan tadi di Sepilok, gajah di Kuala Ganda. So dipindah kat kawasan-kawasan yang disebutkan tadi tu. Okey. Boleh Baik, ini antara taman-taman negara. Nampak cantik kan? Taman Negara Bakur, Sarawak. Nampak? Ni punya tu. Taman Negara Endau Rompin. Orang boleh naik bot tengok. Tenang, nyaman. Taman Negara Royal Belum Perak. Taman Negara Pulau Pinang. So, kita pun boleh menikmati keindahan alam semula jadi. Baik, satunya pembangunan lestari. Apakah yang dimasukkan dengan pembangunan lestari? Okey, pembangunan lestari ni ada satu istilah dalam geografi bermaksud kita melakukan pembangunan, kita buat pembangunan di kawasan itu, tetapi untuk keperluan semasa tanpa beri kesan kepada alam sekitar untuk jangka masa panjang. Contoh, kita buat kawasan perumahan dekat kawasan itu, tapi dalam masa yang sama kita wujudkan juga kawasan hijau, ataupun kita buat kajian supaya kawasan perumahan yang dibina tidak akan mendatangkan kesan jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang kepada alam sekitar. Ini maksud dia. Pembangunan ini memastikan kerosakan yang paling minimum kepada alam sekitar. Contoh, pemeliharaan
Bangunan atau bandar yang dibina berkonsepkan bandar dalam taman yang mengutamakan penggunaan teknologi hijau seperti hutan bandar Putra kat Johor. Maksudnya dia buat kawasan bandar, tapi sekitar kawasan dia tanam dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang cantik, besar. Jadi macam balance lah sikit. Antara contoh usaha pemeliharaan pula membaik pulih dan menggunakan sumber yang rendah pembebasan karbon seperti kereta api elektrik, kereta hybrid, menggunakan tenaga solar dan sebagainya. Ini antara pemilihan. Contohnya, kawasan tu dibangunkan kawasan perumahan. Ada tiang-tiang lampu elektrik, tapi tak menggunakan elektrik, tapi menggunakan lampu solar sebagai contoh. Kenderaan pula, contoh dekat Putrajaya kan, ada bas elektrik. Itu contoh. Pembangunan lestari ni Taman Etnobotani Putrajaya. Etnobotani. Taman Botani Kepung. Nampak tu dia buat. Bangunan Berlian Malaysia. Yang mana bangunan Berlian Malaysia ni kalau tengok buku teks, baca buku teks, dia adalah bangunan yang jimat tenaga. Dia menghasilkan bangunan dalam bentuk macam tu dan kadang macam tu jimat tenaga. Dan sebenarnya kereta hybrid. Tidak menggunakan minyak sangatlah. Menggunakan tenaga elektrik. So lebih mesra alam. InsyaAllah. Ini antara pemeliharaan yang dilakukan. Okey. Lagi-lagi dengan adanya teknologi sekarang ni kan. Teknologi sebab tu kebanyakan kalau kita perasan kereta-kereta yang ada pun banyak menggunakan teknologi yang lebih mesra alam. Okey. Habis tentang 10.3 tadi. Usaha pemeliharaan dan juga usaha penggunaan sumber hutan. Ada 4 tadi tu. Yang pertama tadi apa dia? Tapak Ramsar. Okey. Geopark. Taman Negara. Dan yang terakhir tadi, pembangunan lestari. Baik, 4 sahaja. Tapi huraian dia banyak sikit. Okey. Baik, seterusnya kita boleh lihat pada 10.4 pula. Kita nak melihat pula apakah peranan agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan hutan di Malaysia. Sebelum tadi pun cikgu dah jelaskan ada beberapa agensi antara nama Perhilitan dah sebut kan. Itu antara agensi. Cuma di sini kita nak lebih fokus lagi lah. Sebab agensi-agensi ini pula kita boleh bahagikan kepada agensi yang kerajaan dan juga bukan kerajaan. Baik. Ini dia, badan kerajaan. Agensi badan kerajaan. Yang pertama, Jabatan Alam Sekitar Malaysia. JAS. Agensi kerajaan yang ditugaskan untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan biodiversiti negara. Mana jabatan ini dilakukan penyelidikan, buat pembangunan perhutanan serta pengurusan hutan secara berkala. JAS, Jabatan Alam Sekitar. Ini dia. Antara yang dibuat ni kempen alam sekitar tanggungjawab bersama. Generasi muda hargai bumi. Sungai yang bersih harapan kami. Itu antara contoh dia lah. Seterusnya, kita ada Jabatan Perhutanan Negeri. Setiap negeri. Yang 11 tadi tu. Yang mana Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bertanggungjawab kepada pengurusan, perancangan, perlindungan dan juga pembangunan kawasan hutan simpan kekal. Kat setiap negeri dia ada kawasan hutan simpan kekal dia. Selaras dengan Dasar Perhutanan Negara 1992 dan juga Akta Perhutanan Negara APN 1984. Ni kena ingat juga ni, DPN dengan APN. DPN 92, APN 84. Okey. So ini dia Jabatan Perhutanan. Ni antara Jabatan Perhutanan Malaysia, dia buat iklan nak mendidik masyarakat. Okey, dia buat kajian ni pokok mubah beritahu. Baik. Ini untuk Sabah. Kan kita dah terangkan tadi Sabah Sarawak dia berbeza. Sabah dia ada Sabah Forestry Department yang mana berperanan memberi perlindungan dan pemeliharaan rizab hutan berkonsepkan pengurusan hutan lestari SFM. Yang mana menjaga kira 49.1% jumlah keluasan hutan di Sabah. Sebab Sabah dan Sarawak ni negeri yang besar. Hutan dia banyak. So perlu diuruskan dengan baik. Ni antaralah plan diversity activity yang dibuat. Baik, seterusnya ni dia Sarawak Forestry Corporation. Okey, bertanggungjawab melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan perlindungan. Lebih kurang sama je dia punya tanggungjawab ni, cuma nama dia berbeza. Okey. Ini dia. Nampak dia buat outline dia. Okey, untuk masyarakat setempat menyalurkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Sebab kadang-kadang agensi-agensi kerajaan ini juga memerlukan bantuan daripada kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Sebab tu pelajar pun diajar di dalam subjek geografi ini supaya untuk menghargai hidupan liar dan juga
flora dan fauna yang ada di sekitar kita ni. Okey, bukan saja untuk tatapan generasi pada masa datang, tapi disebabkan oleh mereka inilah yang menjadikan wujudnya keseimbangan ekosistem terhadap alam sekitar. Okey, buat penerangan. Dan seterusnya, frame. Okey, frame ataupun bahasa Inggerisnya Forest Research Institute Malaysia. Itu Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Dan nama pun Institut Penyelidikan. So, dia menjalankan kerja-kerja pengurusan, merancang perlindungan dan pembangunan kawasan hutan simpan kekal dan juga membuat penyelidikan terhadap hutan. Dengan penyelidikan ini, diberikan kesedaran kepada penduduk-penduduk untuk meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan alam sekitar. Okay, adalah antara iklan-iklan yang dijalankan oleh FRAME ini untuk mendidik masyarakat supaya menjaga alam sekitar. Untuk meningkatkan kesedaran, terutamanya orang kat luar sana. Dia dah belajar dah dulu, tapi bila semakin besar, dia semakin lupa, semakin alpa. Kadang-kadang terlalu mengejarkan teknologi, terlalu mengejar keuntungan, dia lupa bahawa alam sekitar ini perlu dijaga dan diuruskan dengan baik. Sekiranya tidak dijaga, tidak diuruskan dengan baik, kesannya akan kembali kepada masyarakat, kepada kita sendiri. Okey, sebab itulah penting topik bab 10 ni. Okey, seterusnya. Dah habis ke? Ada lagi. Okey, Perhilitan. Sebut tadilah, ini dia punya logo dia. Logo Jabatan Perhilitan. Perhilitan ni adalah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Short form dia Perhilitan. Agensi kerajaan yang berperanan mengekalkan perlindungan untuk tujuan pendidikan, penyelidikan, ekonomi, rekreasi dan juga fungsi ekologi hutan. Dia juga terlibat dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan konservasi biodiversity ataupun kepentingan menjaga alam sekitar, terutamanya sumber hutan. Nampak ni? Ini bukan dia bunuh tak, dia tangkap. Dia tangkap dengan elok, diselamatkan. Pasukan selamat, dia tembaklah dengan ubat pelali, gajah ke rimau, tembak dia selamat. Dan dipindahkan. Ini antara kesedaran-kesedaran diberikan. Dia buat poster-poster, dia anjurkan poster-poster kempen-kempen. Akta perdagangan antarabangsa mengenai spesies terancam, ancaman terhadap harimau, dia bagilah. Nak mendidik. Tu badan kerajaan. Okey. Ini badan bukan kerajaan. Antaranya ini dia, NGO Sahabat Alam Malaysia, SAM. Pernah dengar cikgu Sam? Maksud Sam ni Sahabat Alam Malaysia membantu mengadakan kempen, buat kempen-kempen kesedaran, kempen-kempen pendidikan untuk memastikan pembangunan dan pengurusan hutan secara lestari. Mendidik juga masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Sebab kadang ni orang, yelah kita perlukan pembangunan, tapi kita tak sedar pembangunan yang kita buat mendatangkan kesan kepada alam sekitar. Sebab itu sekarang ni dah ada pembangunan lestari. Maksudnya kita melakukan pembangunan, kita bersama-sama membangun, tapi dalam masa yang sama kita membangunkan juga alam sekitar. Ni dia. Okey, simpan benih bercucuk tanam di rumah untuk bekalan makanan keluarga. Kenapa cucuk tanam? Supaya tak adalah orang buka ladang-ladang baru besar pula kan. Sebab orang nak boleh berdikari tanam sendiri. Nak mengurangkan permintaan terhadap pembukaan ladang. Sebab bila buka ladang, kawasan hutan juga akan diteroka. Okey. Ini MNS, Malaysian Nature Society, melindungi dan memelihara kepelbagaian biodiversiti secara berkesan dan memberi kesedaran kepada masyarakat melalui pendidikan. Ini juga dia buat kempen-kempen, aktiviti-aktiviti Hari Tapir Sedunia, beri kesedaran bahawa tapir ni haiwan yang dilindungi. Kadang orang tak kenal pun tapir. Mewujudkan unit pembelajaran Google Classroom, water revision. Okey. So ni tanam pokok. Ni antara ni agensi bukan kerajaan dia bergerak sendiri. WWF, World Wildlife Fund, berfungsi menangani masalah-masalah berkaitan pemeliharaan, kajian dan pemeliharaan alam sekitar. Ini lebih kepada dunia punya. Kat Malaysia pun ada cawangan dia. Okey, memastikan sumber-sumber jadi boleh diperbarui, boleh gunakan semula, menggunakan sumber yang mesra alam. Mereka juga menjalankan penyelidikan dan kempen kesedaran kepada masyarakat. Kenapa gambar panda cikgu? Sebab panda ni kat dunia lah hanya ada di China. Kat negara lain tak ada. Dan panda ni semakin lama semakin pupus.
So sebab tu dia ambil gambar panda ni. Bukannya maksudnya tu. Sebab panda ni Baru Bumi sebab dia World Wildlife Fund. Dia lebih pada dunia. Okay. Ini dia. WWF. Dia buat poster. Help us report any illegal wildlife threat. Maksud dia, sekiranya kita dapat tahu ada maklumat tentang pemerdagangan hidupan liar, kita buat laporan. Kita laporkan supaya WWF boleh buat tindakan, boleh pergi selamatkan hidupan liar tadi. Donate now to save our wildlife and nature. Maksudnya kita bagi sumbangan. Sebab antara hidupan-hidupan liar yang diselamatkan ni, ditempatkan di suatu kawasan dan hidupan liar ni memerlukan rawatan dan juga makanan. Jadi badan bukan kerajaan WWF dia memerlukan dana juga. Sebab dia tak ada dapat suntikan. Jadi sumbangan kita ni lah yang secara tidak langsung membantu menyelamatkan hidupan liar. So sumbanglah apa yang kita ada. Boleh layari laman web WWF sendiri. Kat bawah tu ada kan, www.lazada.com.my tu apa tu, antara sumbangan yang boleh kita buat. Okay, seterusnya ini Global Environment Center, GEC, menggalakkan perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap. Okay, ini dia. Memberi pendidikan. Dia buatlah event-event dia, acara-acara dia wawarkan. So masyarakat tempatan pun boleh turut serta. Bila masyarakat tempatan turut serta, so berlakulah kesedaran dekat situ. Dia mendidik. Dan seterusnya ni trafik. The White Trade Monitoring Network. Maksud dia akan memantau sekiranya ada dapat kena pasti, terus diambil tindakan tempatan. The White Life Trade Monitoring Network berperanan menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan sumber jadi dan hidupan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi. Okey. Trafik. Boleh setakat ni belajar. Kita sikit-sikit. Okey. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. InsyaAllah. Baik. Jadi habislah kita berkaitan dengan bab 10 pada video kali ini. Okey. InsyaAllah diharapkan dapatlah membantu. Kalau laju sangat, slowkanlah video ni balik. Baik, terima kasih kerana sudi menonton, sudi mendengar. Sekiranya baik, sekiranya bagus, sebar-sebarkan pada yang lain. Semoga dengan ilmu yang bermanfaat ini, kita akan menjadi lebih baik. Dan semoga ilmu ini dapat diamalkan oleh bukan sahaja pelajar, tapi juga masyarakat di luar sana untuk menghargai sumber jadi, terutamanya sumber hutan yang ada, sama ada flora ataupun fauna. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.